Ya, dan sebelum kita fokus kepada menjelang saingan Liga Super, kami ingin membawa anda untuk menyorot kejayaan hebat penerjun wanita negara Cheong Jun Hong melayakkan diri ke Tamasya Sukan Olimpik. Yeay. Jun Hong muncul penerjun terbaik sesi kelayakan acara 10 meter platform wanita dan layak ke separuh akhir sekaligus mengesahkan tempatnya ke Tokyo. 36 penerjun berentap di peringkat kelayakan acara ini dengan 18 yang layak ke separuh akhir menjamin tempat mereka ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo. Bagaimanapun Jun Hong bukan sekadar mahu layak menerusi posisi 8 terakhir tapi juara dunia 2017 ini melakukan lebih daripada itu. Namun terjunan pertamanya dengan darjah kesukaran 3.0 raih 57 mata dan hanya menduduki ranking ke-16. Bagaimanapun terjunan hampir sempurna Jun Hong di pusingan kedua menyaksikan dia raih 78.30 mata. Tambahan sekaligus naik ke ranking pertama, Ed. Ya. Dia meningkatkan darjah kesukaran kepada 3.2 di terjunan ketiga tetapi alami penurunan mata dan turun ke ranking kedua. Jun Hong bangkit di pusingan keempat dengan sekali lagi terjunan hampir sempurna sekaligus merampas kembali ranking pertama sambil dicabar penerjun Rusia. Wow. Jun Hong menutup sesi kelayakan dengan satu lagi terjunan terbaik di pusingan kelima sekaligus layak ke separuh akhir selaku ranking pertama dan melayakkan diri ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo secara merit. Hai semua, saya Cheong Jun Hong. Saya rasa amat bersyukur kerana telah melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana banyak beri sokongan kepada saya. So, thank you dan saya akan do my best. Jayo. Hello everyone, thank you support the Malaysia diving team. Jun Hong this time is qualified in Olympic Games. So we must thank you Asom and Emerson and Aisen. Thank you Latu Stapaway and lots of staff is support our team. So thank you very much. Malaysia boleh. Turut layak ke separuh akhir ialah seorang lagi penerjun negara Panda Lila Rinong yang menduduki ranking keempat. Namun Lulu Dolphin telah layak ke Olimpik lebih awal. Ini bermakna penerjun di kedudukan ke-19 iaitu Anne Tuxen dari Norway turut layak ke Olimpik. Baik, sementara itu Eng Yan Yi menjadi wakil tunggal di final 3 meter papan anjal wanita. China tidak menghantar kontingen yang besar namun ada dua penerjun China dalam kategori ini, Chen Yiwen dan Chang Yani. Jadi pasti peluang Yan Yi untuk menaiki podium agak sukar. Yan Yi memulakan terjunan pertama dengan kategori difficulty 3.0 inward 2.5 somersault dan Yan Yi menerima 58.50 mata. Yan Yi menduduki tangga ke-9 selepas pusingan pertama dan di pusingan kedua, Yan Yi memilih kadar kesukaran 3.1 dengan gaya 3.5 somersault. Terjunan Yan Yi tidak memuaskan dengan rata-rata mengutip 4.0 mata dan peluang untuk memperbaiki kedudukan semakin sukar selepas menghuni tangga tercorot selepas pusingan kedua. Akhirnya, Yan Yi terpaksa akur menamatkan saingan di tangga ke-11. Sementara China telah beri amaran awal menerusi Chen Yiwen yang unggul di final. Sama seperti di pusingan kelayakan, Chen Yiwen turut cemerlang di final dan juga penerjun pilihan untuk merangkul emas di Olimpik Tokyo nanti. Sementara Eng Yan Yi mengutip 271.20 mata di tangga ke-11. Okey, Fazli. Good news untuk Cheong Jun Hong kan? Fazli kat mana tu? Dah makan? Dia dengar tak? Kita tak dengar Fazli lah. Halo, Fazli. Dah dengar dah. Fazli kat mana tu? Oh, ni Aqua and Adeline. Ya. Okey, bateri tak charge lah tu. Baik, silakan Ed. Okey, Bas. Boleh dikatakan Jun Hong yang paling cemerlang setakat ini ya di World Cup dan keputusan untuk setia dengan Yang Juliang memang membuahkan hasil kan Fazli? What say you? What say you? Okey, 11 bulan di bawah kendalian Yang Zuliang nampaknya mula membuahkan hasil. Pada Jun tahun lalu
usaha yang dilakukan untuk mengembalikan prestasi Jun Hong yang ketika itu baru pulih daripada kecederaan. Ya. Memang Zuliang terpaksa start dari zero baliklah. Tetapi performance Zuliang, performance Jun Hong di bawah Zuliang ni nampak semakin baik hari ke hari lah. Especially apabila beberapa kejohanan simulasi memang Jun Hong beraksi di bawah par. Tapi dengan performance yang terbaru iaitu pada test event pada bulan lalu di Bukit Jalil 270 meter, kebangkitan yang sangat banyak lah, 70 meter kebangkitannya selepas apa yang dilakukan di Tokyo ini. So memang good performance di bawah Zuliang. Okey, baik. Tapi nak tanya juga Bazli kan, sebelum ni ada isu dan kontroversi lah bila Jun Hong nak berlatih di bawah Yang Zuliang, Malaysia Swimming tak setuju kan. Jadi dah dapat keputusan cemerlang macam ni, rasanya Malaysia Swimming perlu tak iktiraf pencapaian dan juga latihan Jun Hong bersama dengan Yang Zuliang. I think sepatutnya mereka ini disatukan bersama pasukan kebangsaan. Kita perlu tahu bahawa Zuliang dan Chon Jun Hong berlatih secara peribadi berasingan daripada pasukan kebangsaan selepas apa yang berlaku pada 2017 di mana ketika itu ada pergolakan dalaman dalam pasukan kebangsaan. Akhirnya Zuliang ditamatkan kontrak. Namun memandangkan mereka sudah membuktikan bahawa walaupun beralih lokasi venue latihannya mungkin tak sama dengan pasukan kebangsaan, tetapi impaknya begitu besar setakat ini dan saya yakin Malaysia Swimming sepatutnya memainkan peranan untuk menyatukan kembali jurulatih ini bersama anak buahnya dalam pasukan kebangsaan, berlatih sama-sama untuk sama-sama dapat impak kurang 3 bulan sebelum Olimpik Tokyo. Setuju, letak ego ke tepi, ini semua demi Malaysia. Okey, Bazli, satu lagi tiket 10 meter individu untuk Malaysia di Olimpik. Tapi kan Bazli, tiket tu bukan di atas nama penerjun kan? Tapi kategori adalah tiket lah di Olimpik tu. Jadi kalaulah katakan prestasi Jun Hong terbaik, dia yang at the peak, mungkin dia boleh beraksi dalam 10 meter seirama. Maybe Pandalela dan juga Jun Hong boleh defend silver medal kat Rio yang diorang menang 5 tahun lepas. Pernah saya suarakan mengenai perkara ini beberapa tahun yang lalu di mana gandingan terbaik Malaysia untuk acara ini ialah Pandalela Renown dan Chon Jun Hong. Kerana apa yang mereka buktikan ketika sama-sama bergandingan memang terbukti boleh challenge podium kejohanan dunia, sukan Olimpik, especially Olimpik Rio 2016, mereka inilah yang menghadirkan pingat perak untuk Malaysia. Tetapi selepas berlaku pergolakan dalaman, akhirnya dipecahkan dan ada pihak juga sudah membuat studi mengenai performance Pandalela dan Leong Man Yi. Malangnya tidak didedahkan hasil butiran studi itu, tapi saya dapat kongsikan bahawa sukar untuk mereka menang pingat pada Olimpik Tokyo nanti dan dibuktikan pada kejohanan Piala Dunia di Tokyo ini bahawa mereka memang sukar untuk meraih pingat, meraih tangga yang keempat. Dan saya fikir kalau berani, Malaysia Swimming masih ada masa untuk satukan balik. Ini ialah peluang terbaik Malaysia untuk meraih pingat dan saya fikir setakat ini memang Pandalela dan Chon Jun Hong ialah gandingan terbaik untuk pack event untuk Malaysia ni. Itu saya setuju. Saya sangat setuju. Kita kena satukan mereka berdua semula untuk Olimpik. Baik. Tapi Bazli kan kalau kita tengok di sesi kelayakan, Jun Hong di bawah Zuliang ranking pertama. Pandalela di bawah Brooker ranking yang keempat. Rasanya kan kita dah tengoklah bagaimana pencapaian Jun Hong di bawah Zuliang. Mungkinkah Zuliang akan dipikat semula oleh Malaysia Swimming untuk menjadi ketua jurulatih terjun Malaysia? Anda setuju ke atau macam mana ni Bazli? Ada soalan senang lagi ke? Saya rasa untuk mengembalikan Jun Hong dan Zuliang dalam pasukan kebangsaan itu possible. Tetapi untuk mengembalikan Zuliang ketua juara itu akan merombak pengendali sedia ada, terutamanya untuk broker, Christian Broker yang sudah mengendalikan pasukan terbang dengan format atau pendekatan sains sukan sebelum ini. Saya fikir perkara ini perlu semua pihak muhasabah sedar bahawa adakah kita berada di landasan tepat untuk menghadirkan pingat
sekurang-kurangnya untuk skuad terjun negara ke Olimpik. Saya fikir kalau Malaysia swimming, Ya. Zuliang, barisan sepatutnya boleh dibawa kembali Bawa kembali, okey. pendekatan kerajaan belum besar lagi tetapi di landasan tepat, dan saya yakin kalau Jun Hong ada masa lebih kurang 3 bulan lagi boleh meningkatkan pada prestasi terbaik yang pernah dilakukan oleh Jun Hong, iaitu ketika raih kejuaraan dunia pada 2017 dengan 367.50 meter. Dengan performa memang tak cukup untuk menang pingat, tetapi Zuliang ialah individu yang tahu apa yang perlu dilakukan untuk pingat dalam pasukan terjun negara ini dapat dicapai, dapat direalisasikan oleh Ya. Pandalela, Jun Hong dan rakan-rakan. Okey, baik. Terima kasih Fazli. Kami hargai pendapat anda itu dan Sebab lagging kan. Benda Ya. tu best. Pandai lelah. macam robot dah jadi Fazli. Tapi walaupun sebenarnya saya menarik setuju lah. kalau sebenarnya kalaulah Jun Hong ini meraih kejayaan yang luar biasa di Tokyo, saya tak nampak kenapa Juliang tu tak boleh dibawa masuk kembali untuk melatih penerjun negara. Sebab dia Dan penerjun kena terima dia. Ya, dan daripada 2012 hingga 2016 ada peningkatan tak Abah? Pandalela gangsa 2012, 2016 perak, yang Juliang. So, Ya. something lah untuk dipikirkan oleh Malaysia Swimming. Betul. Okey.